Salam sejahtera. Isu paling panas hari ini adalah berkait dengan sumbangan Syarikat Arab ke sebuah sekolah yang turut memalit seorang timbalan menteri. Akhirnya tampil seorang lagi timbalan menteri membidas pembangkang yang membangkitkan isu sumbangan Syarikat Arab. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh hari ini mengecam pembangkang khususnya PAS Selangor yang membangkitkan isu syarikat bia menyumbang kepada usaha mengumpul dana untuk sekolah. Wong berkata, tindakan itu memutarbelitkan fakta bagi menghasut emosi masyarakat Melayu. Jelasnya, Syarikat Kilang Bia itu secara aktif mengumpul dana untuk sekolah Cina sejak 30 tahun lalu. Dengan ketara mengurangkan beban kerajaan dan menambah baik kemudahan sekolah. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 dan saya sendiri menghadiri pelancaran ulang tahun ke-30 selama bertahun-tahun. Jumlah dana yang dikumpul telah melebihi 400 juta ringgit. Memberi manfaat kepada ramai pelajar, katanya. Wong menyatakan bahawa PAS pada mulanya menyerang ahli Parlimen Sepang, Aiman Athira, kerana memegang cek replika dengan logo syarikat kilang bia itu dan kemudian menyerang keseluruhan acara, mengumpul dana berkenan dengan menghasut emosi perkauman. Wong menyatakan bahawa Kerajaan Madani telah berkuasa selama hampir 2 tahun dan secara konsisten menyediakan pembiayaan kepada sekolah Cina. Tahun ini, kerajaan menambah peruntukan untuk sekolah menengah Cina swasta kepada 18.9 juta ringgit bagi sekolah rendah Cina. Selain geran penyelenggaraan tahunan, kerajaan juga menyediakan tambahan 62 juta ringgit untuk penyelenggaraan dan naik taraf tandas di 886 sekolah rendah Cina. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua syarikat swasta dan entiti yang menyokong pendidikan seperti Chinese Education Charity Performance yang telah membantu dalam menambah baik infrastruktur sekolah selama ini, membolehkan sekolah berkembang lebih jauh, katanya. Ahad lalu, acara amal anjuran sekolah itu mencetuskan kontroversi selepas didapati Syarikat Kilang Bia merupakan salah seorang penderma. Majlis itu dirasmikan oleh Exco Selangor Eng Sui Lim. Turut hadir Adun Sungai Pelek Lui Kian Kiong dan Aiman selaku Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 3 hari lalu, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar mengkritik Aiman dengan menyifatkan perkara itu memalukan. Semalam, Aiman memohon maaf kepada mereka yang tersinggung selepas dia memegang cek replika berlogo Syarikat Kilang Bia itu. Bagaimanapun, Aiman menegaskan sebagai pemimpin, dia tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lain. Kementerian Pendidikan berkata ia sedang menyiasat dakwaan itu. Kementerian memandang serius perkara ini dan kami ingin mengingatkan pentadbir sekolah supaya mematuhi garis panduan sedia ada ketika menganjurkan program dan menerima sumbangan. Dan ini meliputi larangan menerima derma daripada keuntungan yang diperoleh melalui aktiviti perjudian, pengeluar rokok, pembuat minuman beralkohol dan seumpamanya kerana ia boleh membahayakan pelajar kita dari segi fizikal, intelek, rohani dan emosi, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Lui mempertahankan Aiman dengan berkata bahawa acara berkenan mempunyai sejarah beberapa dekad. Kecaman terhadap acara itu menurutnya adalah disebabkan parti politik tertentu cuba mempengaruhi pendapat awam. Pihak ekstremis lain cuba mempengaruhi pendapat awam terhadap perkara ini, pengumpulan dana yang membawa kepada penentangan daripada pengundi Melayu. Mereka menggunakan media sosial, mengelirukan netizen, malah sunting gambar Aiman dengan botol bia, menunjukkan bahawa Amanah turut menyokong minuman beralkohol, katanya kepada Malaysia Kini. Lui percaya Aiman langsung tidak bersalah dengan kritikan yang dilontarkan oleh netizen terhadapnya. Dia memuji Aiman sebagai seorang pemimpin berilmu yang menyokong pendidikan Cina.
Jelasnya, dia dan Aiman hadir pada majlis itu sebagai saksi atas jemputan pihak sekolah. Dia menyebut bahawa Aiman bersetuju untuk menghadiri majlis itu untuk menunjukkan sokongan terhadap usaha mengumpul dana sekolah, bukan untuk menyokong alkohol. Lui berkata Aiman turut menyumbang RM100,000 kepada SJK China Ti Chin Min, manakala dia menderma RM10,000. Bagaimanapun, dia berkata keputusan sama ada sekolah itu telah melanggar peraturan hanya boleh dibuat selepas Kementerian Pendidikan menjalankan siasatan. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah banyak perkara yang mereka katakanlah di sini. Kamu boleh baca dalam ruangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Wow, ini isu paling popular hari ini. Mendapat rating paling tinggi di Malaysia kini dengan berpuluh-puluh komen. Saya bacakan komen kepada anda selepas ini. Ini apabila Menteri Besar Johor, iaitu On Hafiz, memberi kenyataan bahawa Najib antara Perdana Menteri terbaik Malaysia. Ada netizen memberikan komen dalam ruangan komen berkait dengan isu ini sehingga menyebabkan ianya begitu popular di dalam ruangan Malaysia kini. Antaranya memberikan komen, kata mereka, Oasis PG kata, ramai yang rindu zaman Najib, silapnya kerana sebab GST, kerana ramai tahikun tak dapat lepaskan diri lagi, kata Oasis. Green Cita kata, saya rasa otak ini memang susah dan masuk air. Najib adalah seorang yang telah dipenjarakan, telah disebut sebagai seorang yang bersalah, memalukan negara, kata hakim pada waktu itu. Tapi bukti sudah ada yang dia ni curi duit rakyat, kata Green Cita. Kamu ni masih ada muka cakap dia PM terbaik soal Green Cita. Adakah kamu ini tak dapat fikir dengan waras, katanya lagi. Ataupun kamu ni memang benar-benar rindu dengan Najib, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, Oasis PG kata dia buat apa dengan wang rakyat yang dirompak. Dia bagi kronika soalnya. Dia jadikan keluarganya multimillionaire ke? Dia jadikan negara jatuh miskin ke? Soal Oasis lagi. Cakap biar fakta, jangan auta. Terlalu banyak kebaikan negara pada masa Najib, kata Oasis. Hutang negara yang melonjak ke triliun tu zaman siapa, katanya. Jualan aset khazanah dan agensi kerajaan tu zaman siapa, kata beliau lagi. Rizab negara yang semakin merudum tu zaman siapa? Pelabur banyak lari tu zaman siapa? Pulau Batu Putih tergadai tu zaman siapa? Nak ajak debat no hal, jangan gunakan aspek perundangan sebab itu semua buatan manusia, kata Oasis OJ. AKJ kata pula, macam tu apa perlu ada perundangan? Apa perlu ada SPRM hutang triliun yang kamu sebut tu apa puncanya, katanya. Siapa kata Najib tak guna duit tu? Untuk joli, beli beg tangan, barang kemas, duit tunai, pelbagai mata wang, tu semua lekat dengan siapa, soal AKJ. Rakyatkah yang merasa kemewahan hidup Najib dan keluarga? Soal AKJ lagi. Saudara-saudara sekalian, semua ini menjadi perhatian yang paling panas. Apabila dalam laporan penuh ini, Menteri Besar Johor iaitu On Hafiz kata Najib antara PM terbaik Malaysia. Pengerusi UMNO Johor On Hafiz Ghazi menyifatkan Najib Razak sebagai antara Perdana Menteri terbaik Malaysia dan apa yang terjadi kepadanya masa ini sangat menyedihkan. Beliau berucap rasmikan mesyuarat UMNO pekan hari ini. On Hafiz menyuarakan harapannya agar pimpinan UMNO terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai keadilan terhadap Najib. Najib merupakan ahli Parlimen Pekan sejak 1986 hingga tahun 2022. Kata On Hafiz, saya akui sangat terhutang budi dengan Najib kerana dia buat begitu ikhlas
bekerja untuk rakyat, bukan jenis pemimpin yang berlakon depan orang ramai, dan saya percaya ramai menyesal dengan apa yang berlaku pada PRU 14. Saya sendiri pun masih rindukan Najib, katanya, kerana banyak perkara dilakukan bekas pemimpin utama kita itu menunjukkan bahawa dia lebih sayangkan orang lain rakyat berbanding dirinya sendiri, katanya ketika berucap di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah dekat Pekan Pahang hari ini. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional. Dia juga sedang mendepan perbicaraan lain termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. Dalam kes SRC, dia pada mulanya dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Namun pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkannya kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta ringgit. Najib kini sedang membuat permohonan agar baki hukuman penjara ke atasnya dijalani sebagai tahanan rumah. Mengulas lanjut, On Hafiz yang juga Menteri Besar Johor mengingatkan pemimpin UMNO agar terus memperjuangkan pembebasan Najib. Kata beliau, saya percaya Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Ahli Majlis Tertinggi MKT UMNO sedang berusaha untuk membantu Najib walaupun kita tahu urusannya bukan mudah. Perlu melalui proses tertentu termasuk lembaga pengampunan. Namun kita harap mereka tidak akan berhenti memperjuangkan pembebasan Najib, katanya lagi. Dalam pada itu, UMNO Pekan masih menaruh harapan agar Najib mendapat pembelaan sewajarnya dan dibebaskan sebelum PRU 16. Ketuanya Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, usul berkenan perkara itu adalah antara perkara utama yang dibincang dalam mesyuarat UMNO Pekan hari ini. UMNO Pekan sentiasa terhutang budi kepada Najib dan menganggapnya sebagai simbol yang membakar semangat kami dalam meneruskan perjuangan dalam parti, katanya ketika ditemui media selepas perasmian. Selain usul pembebasan Najib, UMNO Pekan juga akan memberi tumpuan kepada usaha merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Manis yang terletak dalam Parlimen Pekan yang dimenangi Perikatan Nasional pada PRU lalu. Kita akan berusaha merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Manis dalam PRU 16. Apa yang berlaku pada PRU lalu adalah satu kesilapan selepas pengundi di situ membuat keputusan berdasarkan permainan persepsi oleh PN dakwanya. Kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Manis gagal dipertahankan BN apabila menyandang kerusi itu. Khairuddin Mahmud hanya memperoleh 9,133 undi manakala calon PN Rafiq Khan mendapat 13,064 undi. Bagaimanapun, BN berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Pekan dan 3 lagi kerusi Dewan Undangan Negeri Parlimen itu, iaitu Chini, Bebar dan Peramujaya. Saudara, apa pula komen anda tentang isu ini? Adakah anda juga sependapat dengan banyak rakan-rakan yang memberikan komen ini, yang mana mereka kata apa yang sebenarnya menyebabkan On Hafiz terhutang budi kepada Najib, kata mereka. Kata a little bit crazy, ramai orang Cina pun rindu Najib tetapi bukan Rosmah. Kadangkala saya mimpi kalau Najib tidak tersangkut di kes 1MDB, mungkin dia adalah Perdana Menteri yang terbaik. Dia tidak begitu sombong. Adik TBH pun dia berani jumpa. Dan siasatan ke atas TBH pun hampir selesai. Banyak projek dijalankan walaupun mungkin duit 1MDB disalah pakai ECRL LRT2, katanya. Di sebaliknya, Rosmah mencemarkan imej Najib dari semasa ke semasa hingga rasuah dikaitkan dengan Najib sekeluarga malangnya, katanya lagi. Tetapi tindakan undang-undang tetap diteruskan. Kepada orang politik yang muda seperti kamu, ingat-ingatlah, jangan korup dan jangan salah guna kuasa, sebab pada suatu masa akan datang, kuasa politik akan hilang, nasib baik akan ditamatkan dan nasib malang akan tiba sebelum kamu menyedari.
Justru belajar dari pemimpin Singapura, bersih, beramanah, berintegriti, bersopan santun dan sentiasa bersedar kuasa politik adalah kuasa diberikan sementara sahaja, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.